Peguam baru Najib mahu tarik diri jika rayuan diteruskan. Beri layanan istimewa, Najib akui LTAT adalah kroninya. Gempa, projek LCS, kapal halimunan tiba-tiba muncul. MB Kedah gelar bekas ahli PAS haiwan politik. Pasukan Peguam baru Najib Razak akan sekali lagi memohon penangguhan pendengaran rayuan bekas Perdana Menteri itu dalam kes rasuah RM42 juta SRC International minggu depan. Bagaimanapun sekiranya Mahkamah Tertinggi Negara masih memutuskan untuk meneruskan pendengaran rayuan, Peguam dari Tetuan Zaid Ibrahim Suflan, TH Liu and Partners yang diketuai oleh Hisham Teh Poktik akan menarik diri daripada mewakili Najib dalam perkara itu. Adalah dipercayai perkara itu dimaklumkan kepada Mahkamah Persekutuan semasa pengurusan kes petang tadi. Pengurusan kes itu adalah susulan permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru bagi membatalkan sabitannya terhadap 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah CBT dan pengubahan wang haram membabitkan RM42 juta dana SRC. Pada Isnin depan, Mahkamah Persekutuan dijadualkan mendengar terlebih dahulu permohonan memasukkan bukti baru, kemudian diikuti dengan rayuan utama SRC yang turut menyentuh mengenai hukum penjara 12 tahun Najib dan denda RM210 juta. Sementara itu, Bernama melaporkan pasukan Peguam yang baru dilantik mewakili Najib bagi rayuan terakhir dalam kes membabitkan dana SRC International sedia Berhad hari ini memberitahu Mahkamah Persekutuan bahawa mereka akan menarik diri sekiranya Mahkamah tetap akan terus mendengar rayuan itu minggu depan. Media difahamkan Peguam daripada Tetuan Zaid Ibrahim Suflan, TH Liu and Partners dan Tetuan Hisham Teh tidak bersedia untuk meneruskan rayuan berkenaan kerana ia melibatkan isu penting dan memerlukan masa untuk persediaan kerana ia bukan rayuan biasa. Oleh itu, jika Mahkamah tetap mahu prosiding rayuan utama diteruskan pada Isnin ini, Peguam terlibat tidak mempunyai pilihan selain menarik diri daripada mewakili bekas Perdana Menteri itu. Difahamkan perkara itu dimaklumkan kepada Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Wan Fatimah Zahara, Wan Yusof dan Siti Hajar Mustafa semasa pengurusan kes di hadapan mereka yang dijalankan secara dalam talian. Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sita Baram dan Muhammad Ashraf Adrin Kamarul bertindak bagi pihak responden pendakwa raya, manakala Peguam Hisham Teh Poktik, Liu Teck Huat dan M. Ruban mewakili Najib Perayu. Pada 26 Julai, Najib telah memberhentikan dengan serta-merta Tetuan Syafi'i & Co daripada bertindak sebagai peguam yang mewakilinya dalam rayuan sabitan dan hukuman membabitkan RM42 juta dana SRC International. Bagaimanapun, Najib berkata bekas peguamnya Muhammad Syafi'i Abdullah akan terus bertindak sebagai peguam cara dalam kes lain yang dihadapinya di Mahkamah. Najib kemudian melantik Hisham daripada Tetuan Hisham Teh sebagai peguam utamanya, manakala rakan kongsi Ziz, Liu dan Ruban sebagai peguam barunya. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari mulai 15 Ogos untuk mendengar rayuan terakhir ahli parlimen pekan itu untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara atas penyelewengan RM42 juta dana SRC International. Hari ini, media juga dimaklumkan bahawa pendengaran usul untuk mengemukakan bukti baru akan didengar terlebih dahulu pada Isnin dan jika usul itu ditolak, Mahkamah akan terus mendengar rayuan utama. Bagaimanapun, media diberitahu bahawa Peguam Najib akan membuat permohonan lisan di Mahkamah untuk menangguhkan rayuan utama selepas selesai hujah bagi usul bagi memasukkan bukti baru dan menyerahkan kepada Mahkamah untuk membuat keputusan. Pada Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas Najib selepas mendapatinya bersalah menyalahgunakan RM42 juta daripada dana SRC. Kes itu di peringkat rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan selepas Mahkamah Rayuan pada tahun lepas mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu. Bekas Perdana Menteri Najib Razak tampil menjelaskan layanan istimewa yang diberikannya kepada kontraktor utama projek kapal tempur pesisir LCS Boston Naval Shipyard Sedia Berhad BNS. Kata Najib, hal itu demikian kerana BNS dimiliki oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dan dia menganggap tabung itu sebagai kroninya. Sebab BNS bukan kroni sesiapa tetapi milik LTAT. LTAT pula milik setiap anggota tentera. Tapi saya anggap LTAT adalah kroni saya sebab anggota tentera dan rakyat adalah kroni saya, katanya di Facebook.
Setiausaha Publicity DAP, Teo Ni Ching sebelum ini bergesa Najib, menjelaskan alasannya ketika menjadi Menteri Keuangan memberi layanan istimewa kepada BNS untuk projek itu. Memetik contoh pemimpin DAP itu berkata, caj penghantaran lewat bagi setiap LCS dihadkan kepada RM180 juta. Teo berkata Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan berhak menuntut ganti rugi tertentu dan ditetapkan LED sebanyak RM116.54 juta menjelang 31 Disember 2019 kerana penghantaran LCS pertama sudah lewat 245 hari. Berdasarkan anggaran kiraan jumlah tersebut, sehingga 31 Julai tahun ini, Teo menyatakan LED itu boleh mencecah RM582.12 juta. Mengulas kenyataan, Teo Najib berkata dia memberi layanan sedemikian kepada BNS kerana dia mahu Malaysia mempunyai kepakaran dan perkakasan sendiri untuk membina dan menyelenggara kapal perang tempatan tanpa terlalu bergantung kepada kepakaran asing untuk mengukuhkan pertahanan negara. Sebab saya mahu LTAT untung dan dividen dan bonus LTAT tetap tinggi mencecah lebih 10% setiap tahun, bukan ciput macam kadar 2% dan 2.5%. Sebaik saja Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih. Sebab hanya BNS satu-satunya sahaja di Malaysia mempunyai dockyard dengan kelengkapan untuk pembinaan kapal TLDM selepas mereka mengambil alih membina dan menyerahkan kapal-kapal NGPV kepada TLDM. Jika tak beri projek kepada Bostad serta LTAT, kita beri kepada siapa? Vincent Tan, syarikat teruang Pulau Pinang, Amin Shah sekali lagi, ataupun beli terus secara lengkap dari negara lain? Soalnya, ahli parlimen pekan itu turut berkata dia mahu bakat tempatan mendapat pekerjaan dalam proses itu dengan pembekal tempatan mendapat peluang perniagaan dan mempelbagaikan keupayaan negara. Seperti diulas CEO LTAT semalam, projek LCS dibina di Malaysia membuka peluang kerja teknikal dan kejuruteraan kepada hampir 3,000 engineers, lebih 400 vendor tempatan dalam pelbagai bidang yang dengan nilai projek lebih RM4 bilion dan ribuan lagi pekerjaan di syarikat vendor ini, katanya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini mengemukakan beberapa keping gambar bagi membuktikan projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS benar-benar wujud dan bukan kapal halimunan seperti yang didakwa sesetengah pihak, khususnya pembangkang. Menerusi hantaran di Facebook, katanya projek itu sebenarnya telah dilewatkan, ditangguhkan dan dibekukan Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir Mohamad selepas menumbangkan Barisan Nasional pada pilihan raya ke-14. Ya, memang wujud, bukan gaib. Pembinaan projek LCS bermula sejak Januari 2015 selepas kontrak ditandatangan pada Julai 2014, tetapi pembinaan telah dilewatkan, ditangguhkan dan dibekukan Kerajaan Pakatan Harapan selepas PRU14, katanya. Dia seterusnya melampirkan gambar terkini kerja pembinaan kapal LCS-1, LCS-2, LCS-3, LCS-4, LCS-5 yang diterbitkan oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara susulan pendedahan laporan mereka baru-baru ini. Betul ke kapal LCS tak ada langsung? Mereka kata kapal halimunan. Kata overall progress 57% tapi tak nampak, katanya sambil melampirkan emoji memakai kanta pembesar. Selain Najib dan Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi serta Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein menjadi kecaman orang ramai susulan pendedahan PAC bahawa kira-kira RM6 bilion telah dibelanjakan, namun tidak ada satu kapal pun yang telah disiapkan. Semalam Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng mempersoalkan bagaimana Menteri Pertahanan itu boleh mengalu-alukan ketibaan kapal yang tidak wujud ke dalam TLDM. Wow, Menteri pakai cermin mata apa? Soal Lim di Facebook. Berkongsi tajuk berita itu adalah Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil yang bertanya, Hisham mana yang boleh kita percaya? Najib dalam hantarannya juga mencabar pemimpin pembangkang supaya memuat naik gambar-gambar kemajuan projek terowong Pulau Pinang serta jalan raya berkaitan. Saya ingin lihat ialah gambar-gambar kemajuan projek terowong Pulau Pinang serta jalan raya berkaitan yang kontraknya ditantangan pada tahun 2013 dan pembinaan dijadualkan bermula pada tahun 2014. Siapa dari Pakatan Harapan dan DAP boleh tunjukkan? Minta post. Korang tak mahu buat siasatan PAC atas projek terowong ke? Sindirnya lagi, projek pembinaan terowong Pulau Pinang menyaksikan Lim berdepan pertuduhan menggunakan kedudukan sebagai Ketua Menteri untuk menerima rasuah RM3.3 juta dalam membantu syarikat konsortium Zenith Construction Sendiang Berhad mendapatkan projek pembinaan bernilai RM6,441,383,702. Lim didakwa melakukan kesalahan itu antara Januari 2011 hingga Ogos 2017. Dia turut didakwa meminta suapan sebanyak 10% daripada keuntungan diperoleh syarikat itu sebagai penghargaan mendapatkan projek tersebut. Projek LCS pula mencuri tumpuan apabila PAC mendedahkan bahawa kira-kira RM6 bilion telah dibelanjakan, namun tidak ada satu kapal pun yang telah disiapkan.
PAC antara lain mendapati Kementerian Pertahanan dan syarikat Boston Naval Shipyard Sendiang Berhad tidak mengendahkan pandangan TLDM dalam perolehan kapal LCS. Ini menyebabkan lebihan kos berjumlah 1.4 bilion ringgit dalam kontrak 9 bilion ringgit yang diberikan pada 2011. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur menyela Khairuddin Ahmad Razali sebagai haiwan politik yang tidak mengenang jasa bersatu, sebaliknya hanya inginkan PAS memilih UMNO sebagai sekutunya. Dia sudah tak relevan untuk beri komen atau nasihat apa patut PAS buat. Haiwan politik sahaja yang boleh ambil sikap tidak mengenang jasa orang lain. Katanya yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat. Beliau mengulas kenyataan ahli Parlimen Kuala Nerus itu yang berkata Presiden PAS Abdul Hadi Awang sepatutnya menjalinkan kerjasama dengan UMNO, bukan bersatu yang disifatkan sebagai parti kecil dan hanya bergantung kekuatan orang lain. Malah Khairuddin yang keluar PAS pada 14 Mac lalu berkata strategi parti itu meletakkan kerjasama dengan bersatu pimpinan Muhyiddin Yassin adalah satu kesilapan. Mengulas lanjut, Sanusi berkata tindakan bersatu yang keluar daripada Pakatan Harapan untuk bersama PAS dan UMNO membentuk kerajaan perlu dihargai kerana berjaya menyelamatkan negara daripada zaman gelap 22 bulan pentadbiran kerajaan liberal pimpinan Dr. Mahathir Mohamad. PAS tak selfish, PAS mengenang jasa dan pengorbanan orang. Bersatu keluar Pakatan Harapan membolehkan bersatu bersama dengan UMNO dan PAS ambil alih kerajaan. Dengan ambil alih kerajaan itulah negara dapat diselamatkan daripada 22 bulan zaman gelap bagi Melayu Islam bawah kerajaan liberal dan chauvinis Pakatan Harapan yang dikepalai DAP, katanya kepada portal FMT. Sanusi berkata, jika bersatu mementingkan politik semata-mata, adalah lebih baik parti itu kekal dalam Pakatan Harapan. Baik dia kekal dalam Pakatan Harapan jadi kerajaan, lebih banyak mereka boleh buat untuk bunuh UMNO dan PAS. Tetapi kerana mereka juga pentingkan Melayu dan Islam, mereka keluar Pakatan Harapan dan bersama UMNO dan PAS. Sebagai manusia waras, bukankah ini sikap yang patut dihargai? Katanya. Sanusi turut menemplak Khairuddin dengan menyifatkan segala pandangan bekas pemimpin PAS itu sudah tidak relevan, sambil menyifatkan Khairuddin lebih UMNO daripada sebahagian orang UMNO. Khairuddin yang juga bekas Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi dipecat sebagai Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS pada 11 Februari lalu, sebulan selepas beliau digugurkan sebagai ahli jawatankuasa PAS Pusat.